Madu 3 ni dengan bubble bee adalah dua benda yang berbeza. Madu 3 ni kita masuk bila saya masuk dalam tu dah jadi scrap. Benda rumah yang perlu repair. And then start from there kita nak nampak ada benda-benda lain yang perlu dibuat lah maksudnya. Untuk improve macam kan. Kalau setakat you buat pada satu bergantung pada madu saja, benda tu mungkin tak boleh pergi jauh kan. Kalau benda tu benda yang trendy. Jadi aku bincang dengan Datuk Ismail, aku cakap tu kan, pasal tak stokis tak apa nak jual, ejen tak boleh nak jual sangat. Madu sarang lah, madu sarang yang botol apa semua. Aku cakap sebab kita ni dah sampai sini. Madu sarang kita ni orang dah mungkin dah muak ke tak tahu lah, pasal benda yang sama tengok. Betul. Cakap, betul. Kita kena jadikan dia benda lain. Aku cakap tak apa, nanti saya fikirkan lah. Mula-mula kita ada have a good connection. Bukan good connection, good relationship dengan Max dan Michelle. Dari Madu 3 lagi. So waktu kita nak buat dulu, so Max dan Michelle ni lah yang kira maksudnya dia jumpa, dia tanya apa lagi kita boleh buat. Ada satu hari saya ada cadangkan nak buka satu air boba bersarang madu. Boba drink. Kita tengok boba drink and then kita rasa kita tak ada lokal ni boba drink. Why not kita buat satu yang special dengan madu tak ada di market. So macam inilah kita berbincang dengan Datuk Ismail dan Datuk Ismail pun setuju dengan idea kita dan berminat untuk bekerja sama. Saya cakap kat Datuk, saya cakap kat Max, kat Michelle, why don't kita? Sebab kita pun dengan Madu 3, dengan Abang Syed, dengan Abang Sarah pun is very good. Kita tak ada apa-apa yang hengki-pengki ke apa, tak ada. Maksudnya kita buat betul-betul, tak betul tak betul. Kan? So why don't kita invite sekali? Kan? And yet kita pun boleh sama-sama kan, have a very long term business. So Datuk, Max, Michelle pun agree. So lepas tu kita jumpa Abang Syed lah. Lepas tu kita jumpa Abang Syed, time tu kita propose benda ni. Tiba-tiba dia datang kan, Tuan, ada orang nak approach. Betul approach. Dia nak approach lah. Dia nak present. Nak present. Dia nak present dengan kau. Ada satu projek nak buat air boba. That's why bila time pass, so I cakap Syed, now you look, kita akan buat benda yang baru. Kita akan buat this boba drink. Dia kata, saya memang minat lah. Dia kata, sebelum ni pun saya nak buat benda ni juga. Saya ingat lagi, Abang Syed dia boleh duduk macam ni. Wow. Dia boleh macam tu. Wow. Dia boleh wow. Saya macam, apa ni? Kan? Satu Abang Syed ni dia punya insting kuat lah. Dia punya insting tu bagus lah. So dia cakap, boleh. So kita proceed lah. That's why benda ni, Bubble Bee ni tertubuh lah. Comes in. That's why kita ada tiga partner dalam Bubble Bee. Maksudnya Shu'aib, and then Syekh Faiz, and then we have one more ni Max lah. Kita bincang lah kat situ. Macam, okey. Tanya nama apa semua, nak pilih nama. Masa tu nama tak dapat lagi. Bubble Bee ni belum ada lagi? Belum ada. Belum dapat nama pun Bubble Bee tu. Tak ada. Apa nama nak bagi kan? Banyak nama. First, kita start memang banyak nama lah. So, sebenarnya Bubble Bee ni datang dari Faiz. Nama dengan tagline ni memang saya sendiri yang cari. Sebab time tu saya tengah buat masters. Time tu saya tak habis masters lagi. Masters saya buat dalam marketing development. Saya cari 5-6 nama. So, saya propose to the board lah. Why not kita cakap Bubble Bee lah. Kerana kita nak jual bubble, boba tu cakap bubble dan kita kan madu, bee, so Bubble Bee. Lepas aku cakap, nama ni international. Dengar pun macam very best. So, kita pun bersetujulah pakai nama Bubble Bee. Masa dia datang untuk buat Bubble Bee, dia semangat, dia cerita kat saya, masa tu dia memang dah dalam Hot FM sekali dengan Fizi, dia ada satu idea untuk gabungkan air yang macam tengah in sekarang ni, air boba ni, dia nak gabungkan dengan dia punya madu. Saya dengan Syuk saya cakap, kau yakin ke kau boleh buat benda-benda macam ni kan? Kau nak bersaing dengan nama-nama yang besar-besar di dalam arena F&B ni kan, lebih-lebih lagi pada air ni. Satu, saya memang tak tahu apa-apa pasal bisnes dan dengar macam orang nak makan ke madu letak dalam boba kan. Dan membuat boba madu ni, kita sudah buat research about 1 tahun juga. Kerana pada masa itu memang banyak buka brand-brand boba. Tapi kita mesti buat research apa yang customer suka. Kerana kalau
nampak semua jual milk tea, boba, sama punya barang. Kalau you tengok contoh, boba drink sekarang bolehkan semua gunakan gula. Gula hitam lah, gula putih, gula merah, gula kan. Kita tak ada. Kita A sampai Z insya-Allah kita pakai madu. So kita mesti jual satu benda yang special. So memang kita buat research macam mana membuatkan bobanya lembut, adakah suitable madu dengan susu, selain daripada itu madu boleh minum sedap dengan apa. So kita memang buat banyak research, membuat perbandingan dengan brand lain. Akulah orang pertama rasa bubble bee ni semua. Mestilah. Aku yang decide, Ha. yang ini nak, yang ni tak nak, yang ni nak, yang ni tak nak. Oh. Aku rasa walaupun macam bodoh R&D, je. R&D. Aku rasa macam ikut takat aku je minum macam oh sedap, okey. Oh ini tak okey. Buatlah. Dia panggil saya, abah, orang dah buat ni apa semua, abah jom kita rasa apa semua, rasa okey, very good, go ahead. Abah sokong daripada belakang, apa saja masalah, kalau tak ni insya-Allah abah akan bagi tahu macam mana. 8 hari bulan 12 grand soft launching, 12 hari bulan 12 grand launching. 12 bulan 12. Masa tu aku sebelum tu kat Australia ni. Masa tu bila ada 3 minggu nak buat, kedai belum ada. Kedai itu saya cari. Okey, kerana kan mereka semua busy. So, I pergi cari pagi. Tanyalah kawan mana banyak ada banyak orang punya semua. Okey, mereka cakap okey section 7. Okey, section ini MSU punya. Okey, I pergi section 7 full. Dia pergi ada satu kedai dah cantik. Sekejap lagi tunggu orang yang nak sewakan tak datang-datang. 3-4 jam baru datang. Lepas tu datang macam muka belagak je. Macam tak nak pergi sewa. Pergi cari tempat. So ada ini kedai tak buka. Saya cakap dan dia restoran tak apalah. So I pergi sebelah dia tanya, ini kedai ada buka tak? Oh, dia cakap ini sudah lama tak buka. Saya cakap boleh tak tolong saya dapatkan owner number dia. Kebetulan kedai yang saya tanya sama owner. Tiba-tiba dapat dekat menara itu Shah Alam. Dia bagi gambar. Aku cakap ni ceruk mana pula ni? Ada orang ke? Lepas tu aku cakap sini nak pergi macam mana tempat ni? Oh dengan ada parking yang nak kena bayar pula. Nak lalu nak buka itu gate. semua. Aku cakap ni leceh ni. Dia cakap tak ada tempat dah. Sudah bayar deposit, okey nanti baru sign agreement dan kita guna dalam 3 minggu siapkan itu kedai. So kita launch itu kedai 12-12. Masa tu dah kemah ada apa semua launching kan, grand launching kan. Pusing masuk. Orang ramai gila. Aku pusing belah belakang pula. Pusing belah belakang. Orang berbaris bil sampai ke dia pasal kedai tu kedai rumah kedai kan. Panjang, lepas tu hujung tu ada corner sampai corner bil. Sebab kita memang awal-awal tu target dalam kira kalau kata beratur tu maybe seminggu, 2 minggu je. Macam tu kita punya awal-awal kan. Expectation kita. Tunggulah Syuib balik nanti dari Australia. So bila dia balik dari Australia lepas 1 minggu sudah viral. Sudah orang beratur sampai kita pun tak tahu macam mana nak kontrol. Tambah mesin aiskrim, tunggu 1 jam. Sebenarnya bukan kita slow, kita memang kerana mereka order sekali 10 cup. Weekend semua takut. Weekend semua ready ya. Kerana kita tahu weekend memang nanti beratur sampai kita ada yang pingsan. So sebenarnya yang beratur tu yang orang kata bayar tu tidak mungkin lah. Kerana yang bayar tu customer yang bayar kepada kita. Ya sampai sekarang thank God with betul ada God grace lah. Mana kita buka orang beratur. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Dan untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup. Bubble Bee ni buka beberapa bulan lepas tu kita dah start PKP. Apa tu PKP? So PKP kena tutup bisnes. Kita pun tak tahu tutup berapa lama, tutup macam mana. Kita tutup 1 bulan. Kita pun selalu Zoom meeting, fikir macam mana kita baru buka kita punya bisnes. Kedai tutup. Boom, kedai tutup senyap kan. Masa tu aku dah goyang bil. Aku cakap alamak kan. Dah sedap bisnes. Dah lagi tiba-tiba macam ini. Macam mana kita nak survive? Lagipun staff semua kan banyak.
masa itu kita bincang buat delivery drinks. Okeylah, kita arrangekan buat delivery. So April 18 kita buka. April 18 buka, okay. It's too okay. Kita dapat belajar satu bisnes yang lagi baru tu, kita boleh buat delivery. So pun ada baik pun ada yang tak baik lah. First day saja, kita tak engage macam delivery player. Kita sendiri delivery dengan itu orang yang cari kita. Itu handphone punya WhatsApp, kita off itu WhatsApp. Kerana itu WhatsApp tak berhenti masuk. Kita tak dapat jawab semua customer dan customer akan angry. Memang non-stop. 1,000 plus WhatsApp, memang kita tak dapat handle. Lepas PKP tu dah makin okey, aku cakap PKPB kot. Yang bila ada satu viral yang pasal bila aku buka, kan masa tu aku nak buka kedai. Pasal bila PKP tu aku ada masa untuk cari location, untuk buat drawing, untuk design kedai, nak buat signboard warna kuning, bukannya warna putih bukan gitu. Ada banyak masa. So bila dah ada masa kat situ dan tengah buat, aku kena cari staff. Ramai sangat orang yang kehilangan kerja, kehilangan pendapatan. As usual, kita buat satu pengumuman, buat satu flyers di Instagram, suruh Abang Syuib tolong postkan. Okay, Syuib postkan saja. Beratus sampai kita pun terperanjat. Jadi buat staff hantar. Cakap bang, apa hal orang ramai sangat kat depan office ni? Dua tingkat tu penuh orang. Kita 5 interviewer. Untuk interview itu about 1 to 2 kilometer, betul sangat banyak. Alhamdulillah, Allah mengizinkan Bubble Bee untuk menjadi punca rezeki kepada anak-anak Melayu kita ni untuk bekerja lah. Alhamdulillah. Masa tu saya join sebagai kru lah sebab ada kekosongan kru saja, sebab saya fikir masa tu potensi kira mana untuk company ni berkembang lebih besar lah. So sebab tu saya join. Bila kita beruniform Bubble Bee ni, orang akan tegur sendiri. Mana-mana je, berhenti petrol pump ke, berhenti mana-mana ke, semua akan tanya. Kebajikan pekerja dia jaga. Dia sediakan hostel. In case kalau ada outstation yang memerlukan kenderaan, diorang akan sediakan sendiri kenderaan. So itu memang baguslah untuk staff Bubble Bee. Saya kerja kat Bubble Bee ni 5 bulan dah. 5 bulan saya sekarang ni staff biasa je, cuma ada opening team sikit. So opening team ni dia mana outlet yang buka saya pergi. Saya berminat untuk join opening team ni sebab saya suka menjelajah. Dan saya bersyukur sebab dekat saya dapat kerja Bubble Bee. Kerana di F&B yang lain tak mungkin saya dapat berjalan macam ni kot. Kita juga menerima orang-orang istimewa, itu orang-orang OKU untuk bekerja dengan kami. Saya sangat tak sangka kerana saya diterima bekerja walaupun terdapat kekurangan pada diri saya, itu saya merupakan seorang cacat pendengaran. So saya tak sangkalah diberi peluang sama juga dengan kawan-kawan normal yang lain. Kerja yang sama, tak ada beza dan saya sangat berbesar hatilah untuk berkhidmat lebih lama di kedai Bubble Bee ni. Saya pasu asyik. Saya susah. Saya tak apa, saya ayah okey. Kawan-kawan, manager terutamanya willing untuk belajar menggunakan bahasa isyarat demi berkomunikasi dengan saya walaupun menggunakan bahasa isyarat secara yang paling basic, tapi saya sangat gembiralah bekerja di Bubble Bee ni. Lepas saya apa berlapai macam apa dapat yang boleh berhenti. Lepas tu, saya punya. Sekarang ni mungkin 400 staff, 500 staff. Kalau pergi sampai 5,000 staff, tak mustahil pun benda tu. Memang takkan mustahil. Yang contoh tahun ni pun, saya sendiri tak percaya. Bila kata bulan 10 kita dah reach dekat 400 staff, kita macam, ya betul. Kalau orang boleh cakap tim Bubble Bee ni senang cerita datang pada planet lain lah. Sebab semua cepat bang. Bayangkan 21 outlet dalam hanya masa 1 tahun.
sebenarnya bukan pasal satu orang tapi pasal semua tim kita lah. Bisnes yang berjaya, dia bukan saja produk kena baik, tim pun kena baik. We have a good team. Kita ada tim yang baik. Maksudnya kita start dengan contohnya macam kita dah bagi pembagian kerja masing-masing. Masing-masing tahu apa yang kena buat. Tapi of course nak pergi ke world, nak pergi ke seluruh dunia katanya, kita kena ada big team. Everything we do with betul-betul yang kita serius punya. Kita by next year insyaAllah dalam tahun depan, kita punya perancangan kita akan ada 100 outlet insyaAllah all over Malaysia. Our drinks with our teamwork, because all of us have our own strength, we can go far. Wah, adakah ini golden team? So far setahun golden team, semua same page, semua mission dan vision yang sama, nak bawa Bubble Bee pergi seluruh dunia, nak bawa local brand jadi brand yang besar dekat luar. Pelawak dan penyampai radio Syuib kini tular di media sosial kerana dipercayai disita Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sementara itu, kereta yang disita berkait rapat dengan siasatan terhadap kes. Pasangan selebriti itu dipanggil bagi membantu siasatan dipercayai berkaitan kes pengubahan wang haram. Dia rasuah siapa? Pagi-pagi kau dapat tahu orang datang rumah kau. Lepas tu geledah rumah. Uish, bengang bang. Kau ada rasuah siapa? Saya kata dia kalau kau buat padan muka kau. Cap, kau pernah buat keluar satu statement, kau nak buka Bubble Bee tahun 2020 ni 100 outlet. Mana dapat duit? Datuk tu tanya soalan dia. Faiz, you punya akaun kena freeze tak? Selebriti berniaga mesti kena dapat duit haram ke baru boleh berjaya? Lepas tu yang paling mama sakit hati netizen kutuk anak mama macam-macam sedangkan belum tentu dia bersalah. Kadang saya rasa Guys, jangan lupa sertai peraduan 12-12 Bubble Bee. Sempena menyambut ulang tahun Bubble Bee yang pertama. Yes! Banyak hadiah-hadiah yang menarik menanti anda. Untuk keterangan lanjut, sila follow IG dan FB Bubble Bee. Selamat ulang tahun Bubble Bee yang pertama. Pancut!